Okey, dalam video yang pertama aku sebelum ni, aku dah pernah cerita mengenai cerita latar belakang Puteri Radin Mas Ayu daripada zaman bagaimana mak dia dibunuh. Dan kalau korang belum tengok video yang tu, korang boleh check out video tu dulu sebelum korang masuk ke video ni, sebab video ni ada sambungan daripada video yang tu. Okay, so hari ni, okay, belum buat intro kan. Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nama aku Razin Rasmi, dan kalau korang baru dekat channel ni, jangan lupa subscribe. And kalau korang belum tengok video-video aku yang sebelumnya, apa kata korang check out video-video aku yang sebelumnya. Tengah cari lighting yang lawa sikit bagi nampak cahaya. Nanti gelap, nanti apa, nanti macam apa, berbayang-bayang. Okay, dah terlampau. Okay, ni good. Okay, so aku nak cerita. Okay, so dalam video aku sebelumnya, macam cerita tu tergantung habis sampai dia membawa diri ke Temasek. Pangeran Agong membawa diri ke Temasek. Jadi lepas membawa diri ke Temasek, okay, cerita dia lepas membawa diri ke Temasek, dan mereka pun menjadi rakyat biasalah. Si Pangeran Agong dengan anaknya yang ketika itu yang diberi nama Mas Ayu, sempena dengan nama emak dia, ibu dia sendiri yang telah meninggal dunia. Jadi selepas 15 tahun, waktu berganti waktu, musim berganti musim, Raden Mas Ayu pun telah membesar menjadi seorang gadis yang sangat cantik, yang diminati oleh orang kampung. Pada ketika tu Puteri Radin Mas Ayu ni pergi ke, cerita dia lah, nak dia mulakan cerita dia. Radin Mas Ayu ni pergi keluarlah jalan-jalan kan. Lepas tu pada satu hari tu ada nama Puteri Halijah, ataupun puteri daripada kerajaan Temasek. Temasek ni Singapura tau, nama dulu Temasek. So Puteri Halijah ni daripada kerajaan Temasek ni tengah menyanyi, dan pada ketika waktu yang sama pun Puteri Radin Mas Ayu pun menyanyi. Lepas tu Puteri Halijah ni rasa macam tak puas hati, sebab macam mengganggulah dia untuk menyanyi kan, mengganggu suara dia, mengganggulah menyanyi apa semua. Jadi disuruhnya adik dia, adinda kepada Tengku Halijah, iaitu Tengku Bagus, untuk menangkap Puteri Radin Mas Ayu disebabkan oleh menyanyi ataupun mengganggu dia untuk menyanyi. So macam kejam lah kat situ, dah nampak awal-awal cerita dah kejam dah. So macam, apa hal pula orang tak kacau kau nyanyi je pun, kalau suara kau tak sedap aku diam je lah kan. Tapi tak tahu kenapa dia pun rasa macam tu. And then ditangkap dan diseksa lah Puteri Radin Mas Ayu ni, diikat kemudian diseksa di tepi pantai waktu tu. Dan waktu tu kebetulan rombongan Patih Kediri pembesar Kediri lah waktu tu. Rombongan Patih Kediri ni datang nak mencari Pangeran Agong, sebab rasa macam Pangeran Agong ni tak layak sepatutnya ditabalkan menjadi raja kan. So diorang pun nak datang tengok, nak mencari sangat Patih Kediri, Pangeran Agong ni. Dan bila kebetulan nampak pula seorang wanita diseksa, seorang gadis diseksa sebegitu rupa. Jadi bila ditegurlah, Patih Kediri menegur kenapa nak buat seorang wanita macam tu kan, apa salah dia. Tapi bila ditegur, tentera ataupun pembesar ataupun orang bawahan Tengku Bagus ni membunuh orang bawahan Patih Kediri. Jadi bila dibunuh dia, satu pertempuran berlaku, dan Tengku Bagus pun melarikan diri ke istana dan dikejar oleh Patih Kediri. Dan akhirnya bila dilakukan sebegitu, Raja Temasek pun turun dan ingin tahu disebabkan apa ada macam satu masalah ni kan, satu pertempuran berlaku. Jadi diceritakan rupa-rupanya itu adalah anak kepada Pangeran Agong. Jadi Patih Kediri memang waktu tu memang marahlah, kenapa seorang anak raja diperlakukan sebegini, seorang anak bakal raja diperlakukan sebegini rupa. Jadi disebabkan malu dan juga menghormati Patih Kediri pada ketika itu, dan juga menghormati Pangeran Agong dikahwinkan dengan Puteri Halijah yang nyanyi tadi tu. So sekarang Puteri Halijah adalah ibu tiri kepada Puteri Radin Mas Ayu. Okay, so korang boleh agak dah apa jadi waktu tu. Puteri Halijah memang tak suka dekat Puteri Radin Mas Ayu. Memang tak suka. So dia memang dera lah, habis-habisan mendera, merasakan yang merasakan yang dia lebih berkuasa daripada Puteri Radin Mas Ayu. Waktu ayah dia tak ada, dia pergi pukul, pergi seksa, sampailah lebam-lebam apa semua. Tapi Puteri Radin Mas Ayu tak cerita sebab tak nak ayah dia marah.
dan diceritakan yang diorang perkahwinan antara Puteri Halijah dengan anak dia, dengan suaminya Pangeran Agong, mendapatkan seorang anak iaitu Tengku Cik. Walaupun adik tiri, Puteri Raden Mas Ayu sangatlah sayang kepada Tengku Cik ni, macam lah adik kandung kan, sebab memang dah adik, walaupun adik tiri lah, adik daripada mak yang lain, tapi tetap menyayangi, bukan adik tiri, adik daripada mak yang lain, tapi tetap menyayangi adik dia tu. Jadi burung. Okey, jadi pada satu hari adik dia iaitu Tengku Cik pun berceritalah bahawa bahawa kakaknya diseksa sebegitu rupa oleh mak dia, sebab waktu tu pun adik dia dah besar sikit, dah nampak apa yang berlaku, dan memang marahlah waktu tu Pangeran Agong, dan Pangeran Agong difitnah oleh Puteri Halijah kerana ingin membunuh anaknya. Jadi Pangeran Agong ni pun ditahan, dipenjarakan, dan waktu tu memang Puteri Halijah memang betul-betul seronok sebab dia tak kisah, seronok sebab dia boleh dah dera Puteri Raden Mas Ayu, dan pada masa yang sama suami dia, ayah Raden Mas Ayu iaitu Pangeran Agong pun dah dipenjara, so takkan ada apa-apa yang takkan dapat menghalang dia daripada mendera ataupun menyeksa Puteri Raden Mas Ayu. Okey, dan lepas tu tiba-tiba ada satu kejadian di mana Puteri Raden Mas Ayu hampir diperkosa oleh Tengku Bagus. Dan bila tahu benda ni, raja pun tahu, bila sultan tahu, sultan pun merasakan yang diorang rasa okey, kenapa tak sultan tak nak benda ni jadi masalah yang sangat besar, jadi dikahwinkan Puteri. Okey, so bila sambungan tadilah, dikahwinkan dengan Tengku Bagus. Jadi jadi Parti Kediri pun tahulah bahawa anak kepada Pangeran Agong ni bakal dikahwinkan dengan Tengku Bagus, dan selepas tu dia datanglah ke Temasek untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. Jadi bila melihatkan perkahwinan tersebut, nak kahwin ni, tapi dia rasa pelik, kenapa Pangeran Agong tak ada? Sebab Pangeran Agong adalah bapa dan bakal menjadi wali lah kepada Puteri Raden Mas Ayu. Kenapa tak ada waktu tu? Jadi dia pun merasa macam suspicious, kenapa tak ada? Macam mana nak kahwin kan kalau dah wali pun tak ada? Jadi bila dah jadi macam tu, dia pun bertanya, memaksa untuk diketahui mana Pangeran Agong, lokasi untuk mengetahui untuk mengetahui lokasi Pangeran Agong. So rupanya bila dia tahu Pangeran Agong ni di penjara, memang waktu tu dia memang marah gila lah, sebab dia memang pengikut Pangeran Agong yang setia kan. Jadi bila dia tahu Pangeran Agong di penjara, dia pun memberontak menyebabkan waktu tu memang huru-hara. Dan rupa-rupanya bila waktu Pangeran Agong dibebaskan, memang waktu tu Pangeran Agong sebenarnya Pangeran Agong diseksa dekat dalam penjara, dan memang Pangeran Agong waktu tu dah nazak. Bila melihat, lepas tu dia nak tengok pula keadaan Puteri Raden Mas Ayu. Bila tengok keadaan Puteri Raden Mas Ayu dengan lebah-lebah, mengkak-mengkak apa semua, waktu tu pun Puteri Raden Mas Ayu pun dah memang dalam keadaan yang sangat teruk, sebab yalah dah kena macam-macam, hampir dirogol pula. Jadi bila dah berlaku macam tu, sangat marah, Parti Kediri sangat marah, dan membuatkan dan lepas dia melihatkan keadaan tu, rupanya tak lama selepas tu Tengku Raden Mas Ayu pun meninggal. Dan kemudian selepas tu pula Pangeran Agong iaitu Raden Kusuma Wijaya pun meninggal. So dia dengan ayah dia pun meninggal. Dan waktu tu memang Parti Kediri rasa marah disebabkan seksaan ni. Kedua beranak ni meninggal dunia, dan memang sangat memberontak dan Puteri Halijah waktu tu immediately kilat petir guruh semua, dan kemudian dia dipanah petir. Puteri Halijah dipanah petir sampailah hangus. And pada masa yang sama, diorang memang waktu tu pengikut Raja Kediri, pengikut Parti Kediri, memberontak gila-gila, sampaikan Sultan Temasek dah tak boleh nak buat apa-apa. Dan akhirnya kemuncak dia, dia rasa nak bunuh je semua orang Temasek ni sebabkan perkara tersebut. Tapi pada waktu tu ada satu suara yang berkata, kalaulah pakcik bunuh semua orang kat sini,
saya nak tinggal dengan siapa, dan suara itu adalah suara daripada Tengku Cik, iaitu anak kepada anak kepada Pangeran Agong sendiri. Jadi bila melihatkan perkara itu, hati dia tersentuh, dan kemudian Raja Temasek pada ketika itu melihatkan perkara itu, Raja Temasek merasakan yang baginda perlu bertanggungjawab atas apa yang berlaku, dan mengisytiharkan bahawa kedua-dua jenazah Raden Agong, Pangeran Agong dan juga Puteri Raden Mas Ayu dimakamkan dan dimakamkan dan dilakukan penuh adat istiadat kebesaran negeri, penuh dengan adat istiadat kebesaran negeri Temasek pada ketika itu. Dan juga sekiranya Raja Temasek mangkat, jawatan ataupun tahta kerajaan jatuh kepada Tengku Cik. Jadi bila semua ini dah berlaku dan semua pun dianggap telah settle and everything, jadi begitulah cerita. Sebenarnya itulah penamat kepada cerita Puteri Raden Mas Ayu yang akhirnya meninggal dunia. Ending dia tak cantik lah, sebab dia meninggal dunia tak berkahwin, diseksa. Dan akhirnya kiranya cerita dia macam mak dia pun sama dibunuh oleh Raden Manu Sokoro. Ayah dia diseksa hingga meninggal dunia, dan dia pun diseksa sehingga meninggal dunia. Dan penamat dia itu. So aku harap cerita ni sebenarnya popular dekat dekat Singapura, Temasek, sebab tempat dia kan. So dekat Malaysia tak adalah popular macam cerita Puteri Gunung Ledang. Tapi apa yang aku dapat ambil sikit lah pengajaran, fitnah ni macam-macam. Sebab satu fitnah, sebab fitnah, sebab cemburu, benda-benda yang tak elok ni buatkan banyak benda yang lagi buruk berlaku. Bukan kepada kita je, tapi kepada orang lain. So pengajaran dia yang aku nampak lah, pengajaran paling besar daripada cerita ni, kalau boleh kita elakkanlah sifat cemburu dan untuk melakukan fitnah kepada orang. Sebab dia bukanlah, dia makan diri orang, dia akan makan diri orang. Dan banyak macam dalam cerita ni, banyak nyawa-nyawa yang tidak berdosa pergi macam tu je. And at the same time, dia makan diri kita sendiri. Macam mana Puteri Halijah yang fitnah Raden Pangeran Agong. Macam mana Tengku Bagus yang bertindak mengikut kehendak sendiri, akhirnya mati di tangan Patih Kediri. Jadi sebenarnya itulah cerita dia. Aku rasa macam cerita ni syarat dengan pengajaran. Tak semua cerita berakhir dengan pengakhiran yang bahagia, happy ending. Dan sebenarnya banyak lagi cerita legenda yang patut kita tahu. So aku pun berterima kasih kepada yang suggest ni. Sebab aku kalau tak ada orang suggest, aku tak boleh tak tahu pun pasal cerita ni. Aku tak cari, aku tak bagi tahu orang. So aku berterima kasih. Dan kalau korang rasa macam ada cerita puteri legenda, puteri-puteri ke raja-raja ke yang kita tak pernah tahu ataupun yang tak popular, yang underrated, apa kata korang share, mana tahu kita boleh buat satu slot untuk cerita kan macam ni. So that's aku rasa itu je untuk kali ni. And kalau korang ada apa-apa idea ataupun apa-apa nak bagi tahu, apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat bawah. And yeah, aku harap sebab aku pun dah dekat dengan final exam, so kurang sikit nak record video, but I try my best untuk record at least macam 1 minggu 1 video lah paling kurang. So yeah, hopefully aku akan upload lagi video untuk minggu depan. Bukan sebab tak ada idea, tak ada masa, sebab dah memang dekat dengan final. So nak fokus final sikit. So yeah, so aku harap sampai situ je video kita untuk kali ni. And aku rasa tu je. And yeah, bye untuk sekarang, and jumpa lagi.